Ali bin Abi Talib. Dah sepupu menantu pula. Sepupu Nabi jadi menantu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, atau selalu dipanggil Ali bin Abi Talib ni karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah artinya dimuliakan Allah wajahnya. Karena Abu Talib ni wajahnya dipelihara oleh Allah dari sebarang maksiat. Tak ada dibagi di Tuhan dia nampak maksiat. Tengok patung pun tak dibagi di Tuhan. Mulia wajahnya tu. Itu karamallahu wajhah Abu Talib namanya. Ali bin Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara. Bila ada 15 perkara ni dibuat oleh umat Muhammad, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Apa 15 perkara ni? Yang pertama, apabila harta negara hanya beredar kepada orang-orang yang tertentu. Yang pertama. Yang kedua, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan. Yang kedua. Apabila ketiga, apabila zakat dijadikan hutang. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Yang keenam, sedangkan ia berbaik-baik dengan kawannya. Disambung yang kelima tadi ya. Yang kelima, anak derhaka kepada ibunya. Sedangkan yang keenam, dia berbaik-baik dengan kawan-kawannya. Yang ketujuh, ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang kedelapan, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Yang kesembilan, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang-orang yang terhina di antara mereka. Yang kesepuluh, seorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Yang ke-11, khamar. Khamar tu dia apa? Arak. Khamar iaitu arak sudah diminum di merata-rata tempat. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Yang ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Bukan dipermainkan, ya, muzik banyak dimainkan. Dan yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat atau menyalahkan generasi pertama, iaitu para sahabat. Apabila 15 perkara ini berlaku, maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah. Angin merah ni angin yang membawa maut. Siapa kena angin tu dia akan kena stroke. Bila kena stroke, apa tadi? Padamlah. Itu angin merah. Rihul ahmar namanya, rihul ahmar. Rihan hamro'a. Yang di sini itu angin banyak tu rata-rata. Kalau satu tempat je rihul ahmar namanya, angin merah. Atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Akan diubah menjadi makhluk lain. Ini 15 perkara ni yang akan berlaku, kata Nabi. Bila berlaku 15 perkara ini, maka tunggulah bencana balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sabdakan 1400 tahun sudah. Untuk diamat-amati oleh umat sekarang ni. Cuba kita tengok berlaku ke tak sekarang ni perkara-perkara yang 15 perkara ni. Yang pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu sahaja. Ada kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang dapat menikmati kekayaan negara. Kita tengok di Malaysia, tengok di Indonesia, tengok di Barat,
tengok di Timur, tengok di Arab, tengok di mana-mana dalam dunia ni, di India. Tengok harta negara, siapa yang membolotkan, siapa yang membolot harta negara. Ya, orang-orang tertentu saja. Ya. Mungkin termasuk kita, mungkin tidak termasuk kita. Itu tengoklah kita masuk dalam golongan mana. Ya? Mereka saja yang berjaya membolot harta negara. Sedangkan harta negara ni banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Punyalah banyak hasil negara, ya. Getahnya, dengan sawitnya, dengan apa lagi? Dengan minyak petrolnya, dengan arang batunya, dengan biji timahnya. Golongan tertentu saja yang mengaut kekayaan. Biji timah dulu, zaman British dulu, British saja mengautnya segala keuntungannya. Kita kuah pun tak dapat. Itu yang berlaku. Bila sudah berlaku apa itu, maka tunggulah bala yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan, dia memegang satu amanah, apa sajalah jawatan, maka jawatan itu menjadi sumber keuntungan baginya. Dia dapat keuntungan daripada jawatan yang dia pegang itu. Apa sajalah. Dia menjadi ketua suatu perkara, ketua sesuatu jabatan, ketua sesuatu pertubuhan, maka dia lah yang beruntung. Dia lah yang dapat projek itu, projek ini, projek anu, projek itu, projek ini. Orang macam kita ni, tak apa, melopong je lah. Tengok, mulut dia, nengok aja. Yang dapat orang-orang yang memegang amanah sesuatu pertubuhan, sesuatu apa, sesuatu persatuan dan sebagainya. Mereka jadi keuntungan bagi mereka. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Macam bayar hutang pula zakat. Artinya berat benar nak meluarkan zakat walaupun dia mampu untuk berzakat. Sedangkan zakat itu dikaitkan Allah ataupun dikapitkan Allah dengan semayang. Cuba tengok ayat-ayat semayang. Aqimus solah lagi wa atuz zakah dalam Quran. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah kamu akan semayang dan keluarkanlah zakat. Dia mesti berkait. Dan dia juga menjadi rukun Islam yang keempat. Mesti nak dikeluarkan zakat. Siapa tidak mengeluarkan zakat, maka tunggulah azab. Berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih, kata Allah dalam Quran, ya. Wallazina yaknizunal zahaba wal fiddah. Okey. Summa lam yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim, kata Allah. Mereka-mereka yang ada harta, ada emas, ada perak tetapi tidak menyumbangkan di jalan Allah, tak berzakat lah maksudnya tu, maka berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih bagi orang yang tidak berzakat. Tapi dia dah macam hutang aja. Macam kita bagi dia hutang, bukan macam kita bayar hutang, macam kita bagi dia berhutang. Seolah-olah kita ni memberikan satu khidmatan kepada orang yang kita bagi zakat tu. Seolah-olah kita nolong dia. It is as if you are doing them a favor. Faham kena dia konten ni? Seolah-olah kita memberi satu yang apa untuk dia. Ya, dan dia pula menerima zakat tu seolah-olah dia berhutang dengan kita. Macam itulah. Punya anggapan makhluk hari ni, anggapan manusia hari ni, zakat tu seolah-olah kita membantu dia. Padahal zakat tu yang sebenarnya hak dia, bukannya hak kita. Walaupun duit tu kita pegang, bila dah cukup nisab, dah cukup haul, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Itu hak dia lah tu, bukannya hak kita. Sebenarnya dia bantu kita ke kita bantu dia? Tuan-tuan, puan-puan, kita bantu mereka ke mereka yang bantu kita? Mereka yang bantu kita. Kita keluarkan zakat tu, kita melepaskan daripada dosa. Dia bantu kita lah, dia menerima zakat kita tu. Tapi ini seolah-olah kita berhutang dengan dia. Ya, dia pula tukang apa namanya? Dia pula bagi kita berhutang. Bukan dia bayar hutang, dia seolah-olah bagi kita berhutang. Itu zakat hari ini. Ya, ini perkara yang kadang-kadang dipandang remeh oleh masyarakat Islam.
Kalau institusi zakat ni kita laksanakan betul-betul, maka tak berlaku kemiskinan, ya. Kerana orang kaya tu akan membantu orang miskin. Orang miskin pula tak ada hasad dengki dengan orang kaya. Tapi terbaliknya berlaku, kerana kita culah bayar zakat. Ini saya dapat daripada Ismail Qamus. Saya dengar ceramah dia sekali tu. Ada satu orang, hartanya ada lebih daripada 100 juta ringgit. 100 juta ringgit. Jadi dia nak bayar zakat. Tanya pada pejabat agama Selangor, ya, berapa zakat saya ni, kita tanya. Kalau 100 juta, berapa zakatnya? Ya Allah, kalau 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Kalau katanya 100 juta, 2,5 juta zakatnya, kerana 2,5% kita kena bayar. Dia dengar itu terkejut, dia, adik korang bayar zakat sebanyak itu, katanya. Nyudahnya dia bagi 40,000 je katanya. Tak, dia baginya 2,5 juta. 2,5 juta tu Lamborghini boleh beli. Tahu ke apa Lamborghini? Bukan Lamborghini. 2,5 juta. Helikopter pun boleh beli. Ya? Atau dia duit banyak, bukan salah Tuhan, salah dia lah. Dia baginya 40,000 aja. Pasal apa? Pasal dia rasanya seolah-olah macam apalah, macam dia berhutang dengan orang aja. Itu dah. Sebab itu tak keluar zakat. Esok di akhirat, besok siap. Benda yang patut dizakatkannya tu digantung ke lehernya. Tu dah gantung ke leher tu jadi ulur. Itu dia matu-matu dia tok. Jadi itu orang yang apa? Yang tak nak mengeluarkan zakat. Emasnya ke, peraknya ke, apa sajalah duitnya ke, dia digantung ke lehernya. Benda tu jadi ulur. Ulur tu gosok-gosok ni kan? Apa buat dia ulur tu? Dia patuk-patuk lah dia tu. Sedangkan ulur tu kalau dia matuk tanah aja, patuk tanah aja bumi ni, mati orang atas bumi ni semua. Punya lebih se. Itu dia, orang tak zakat. Tapi bila berlaku satu masa nanti, zakat tu seolah-olah jadi hutang. Yang keempat, apabila suami menurutkan kehendak isteri. Dah ada yang tercabar ego aku katanya. Suami dia queen control. Orang sana pun tercabar juga. Aku mana ada kontrol suami aku? Apabila suami menurut perintah isteri. Abang tak usah pergi masjid, malam ni kita pergi karaoke, tukar uniform. Udah pakai baju Melayu, buka baju Melayu, pakai Yankee, pergi karaoke. Kerana menurut perintah isteri. Ya. Abang, raya tahun ni rumah kita, rumah saya, katanya. Jangan balik kampung, katanya. Ya. Jadi apa jadinya? Queen control lah. Yang berlaku hari ni. Jadi tuan-tuan nafikan bukan Idah ya? Idah ya? Idah. Betul lah tu. Ya? Itu. Yang keempat. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Ya, dia lupa ibunya tu melahirkan dia. Dia lupa ibunya tu lah menyebabkan apa? Menyebabkan dia tu ada di dunia ni. Tapi bila dah berjaya, bila dia dah besar, bila dah apa, dia derhaka kepada ibunya. Ini berlaku dari zaman berzaman. Ya? Zaman Nabi pun ada orang begitu. Ya? Semua orang tahu tentang cerita Al-Qamah. Ya? Iaitu seorang sahabat yang sentiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Qamah. Dia semayang di belakang Rasulullah. Tiap-tiap peperangan dia ada aja. Tiap-tiap inci tubuhnya tu ada luka kerana hasil daripada luka peperangan tu. Tapi bila dia nak mati aja, dia ajar mengucap, Nabi ngajar mengucap pun dia tak boleh mengucap. Dia ngajar la ilaha illallah, dia tak boleh nak mengucap. Ya, Nabi pun susah macam mana ni. Ni sahabat ni. Dia kasih ke orang ni. Kenapa? Kalau tak boleh mengucap nak mati, itu tanda bahaya tu.
Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Ya, kalau tak boleh sebut, tak ada jaminan lah ke syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh nak mati itu sebut apa? La ilaha illallah. Nak sebut la ilaha illallah tu bukan boleh, nantilah aku nak mati esok aku sebut la ilaha illallah, bukan tentu. Kalau dalam dunia ni ketik aja nak nyebut la ilaha illallah, tahu ketik? Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tahu bah? Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Ketik benar kena nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketik benar kalau nak wirid itu. Kalau ketik esok nak mati, esok dia ajar orang la ilaha illallah, dia ngelin je. Induk kepodak ni la ilaha illallah. Kalau dia minat bola pula, la ilaha illallah, gol katanya. Kalau dia minat Hindustan apa? La ilaha illallah, dia ajar. Dia jawab apa? Ya hujang geli kahir katanya. Sebab itu kita rajin-rajin dalam dunia ni menyebut kalimah la ilaha illallah dengan hati sekali, lidah dan hati sekali. Nanti kalau kita dekat nak mati esok, siapa tak mati angkat tangan? Dekat-dekat time nak mati esok, mudah kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Nak mati tu kita dengan hati sekali. Sekarang ni tengah belum nak mati lagi ni, dengan hati sekali ingat apa yang kita baca tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, tiada siapa-siapa yang aku nak takut hanya kepada Allah Ta'ala, tiada siapa aku nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang nak kena ingat tu. Tak ada siapa yang aku nak berserah diri aku hanya kepada Allah Ta'ala. Itu dia implikasi kalimah la ilaha illallah. Jangan pergi macam orang tahlil orang nuri aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati mana? La ilaha illallah. Hati tu nak ingat, mulut kan nasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ingat roti canai aja kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai boleh tahan sikit, jangan ingat biskut mayat aja kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat apa? Dapat apa? Makin muhat dah. Dapat apa muhat? Biskut mayat aja dapat. Dia nak hati ni sama-sama berikrar tidak ada Tuhan yang nak disembah melainkan Allah. Jadi Al-Qamah ni tadi apa itulah? Dia ajar dia Nabi tak juga hendak mengucap. Tapi Nabi dia selesai apa saja masalah Allah tolong selesainya. Apa saja masalah Nabi Allah tolong selesaikan. Dia pun terfikir Nabi tu, dia ni agaknya derhaka kepada ibu bapaknya lah. Dia pun tanya, ada tak dia ni ibu bapa? Kata sahabat, bapa dah tak ada, mak masih ada lagi katanya. Dia pun panggil maknya tu katanya. Sahabat pun pergi jumpa maknya. Datang dia maknya. Betul? Wahai ibu, kata Rasulullah, kamu kenal ke orang ni? Kenal, kata maknya. Kamu tahu ke dia sakit? Tahu katanya. Dia dah nazak, dia nak mati ni, tahu dah? Tahu katanya. Kalau begitu kamu ampunkan dosanya supaya dia mati boleh masuk ke dalam syurga. Apa jawabnya? Induk kepodak katanya. Dia pandai cakap rawa dia. Kata mak tu, induk kepodak katanya. Kata apa? Tak aku siok. Kerana dia masa hidup tu mementingkan isterinya daripada aku, kata maknya. Dan tadi ni ada tak orang mementingkan isteri daripada mak? Mak tak peduli aja, isteri punya lah habis apa ni kata bendanya untuk isteri je. Maknya tu pun camping je pakaiannya. Makan minum pun tak tentu hal. Ini mau begitu. Dia mementingkan isteri saja. Sebab itu tak kusiok nak ngampunkan dosanya katanya. Tolonglah ibu katanya. Dia ni dah dekat nak mati, tampun kalau dosanya, kalau tak dia nanti tak masuk syurga, lantak situ katanya.
Penyudahnya apa kata Nabi? Baiklah wahai ibu, kalau kamu tak nak mengampunkan dosanya, nanti aku akan bakar Alqamah ni hidup-hidup sebelum dia mati. Wahai Ali, wahai Omar, wahai Osman, kamu cari kayu api banyak-banyak katanya. Datang bawa kemari, himpunkan kayu api itu banyak-banyak. Maka Umar, Abu Bakar dan segala sahabat tadi tu carilah kayu api banyak-banyak, bawa balik, dihimpunkan di depan Nabi. Di halaman rumah Nabi lah, di tanah, bukan di rumah pula, di bakonnya. Kalau di rumah habis dengan rumah-rumah tu bakon. Udah dihimpun, nyalakan api itu katanya. Kalau orang Perak tak ada kata nyala, orang Perak kata itu api itu katanya. Kamu itu. Itu kan dia kaum putih. Itu api itu katanya. Nyalakan api itu. Sahabat pun nyalakan api itu. Angkat Alqamah ni, masuk ke dalam api, kata dia Nabi. Dengar itu baru pucat orang tua tu. Hati benar, ye benar ke Rasulullah nak makar anak saya ni. Kata Nabi pun pandai cakap tau. Kata dia. Memang nak aku bakar supaya dia nanti di akhirat nanti tak ada kena bakar lagi. Nak dibakar dan dia. Hati kalau pintu ya Rasulullah, saya ampun kalau dosanya. Kita janganlah bakar anak saya depan saya katanya. Dia ngabur Rasulullah nak ngampunkan dosanya. Immediately. Tahu apa arti immediately? Kejap-kejap itu juga Alqamah terus mengucap tak ada siapa ngajarnya, la ilaha illallah, dan menghembuskan nafas yang terakhir. Ini dia nama. Jangan sekali-kali derhaka kepada mak. Kerana mak telah melahirkan kita, mak telah membesarkan kita, mak telah menjaga kita. Malam-malam kita tidur, dia tak tidur. Dia tidur, kita pula jaga bangkit tengah malam, kuak buatkan susu. Ingat mak kita dulu, macam mana dia memelihara kita, susah payah, jerit, pedihnya memelihara kita. Sebab itu Allah larang, jangan sekali-kali derhaka kepada ibu atau bapa. Allah larang dalam Quran, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, kata Allah. Sekiranya salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada mereka. Uff tu apa? Ungkapan bantahan yang paling lembut. Paling lembut. Itu pun tak boleh. Yang lembut pun tak boleh. Dia bilang lagi, orang tua ni, jangan harus. Kalau buat begitu, terguris hati mak tu, nanti dia tak akan dapat mencium bau syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau mak tu masih ada, layanlah dia sewajarnya supaya kita tidak menjadi anak yang derhaka. Kalau anak derhaka, tak usah nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak boleh. Dan hari ni, akhir zaman ni banyak berlaku. Berapa banyak anak yang nikam mak kerana nak duit, nak beli dadah. Ada tak? Ada. Kerana nak beli dadah, mak tak bagi duit, tikamnya. Berapa ramai orang yang tidak mempedulikan keadaan maknya, sedangkan dia senang lenang. Dia kahwin dengan orang-orang yang ternama tapi maknya menderita, maknya merempat. Ini yang berlaku, apabila anak derhaka terhadap ibunya. Jadi kalau mak tu masih ada, layan sesungguh. Wala tanharhuma, kata Allah, sambung ayat tadi. Jangan kamu tengking-tengking mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah dalam ayat itu juga, sambung dalam ayat yang saya baca tadi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu tengking-tengking, herdik mereka. Berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut, karima, yang lemah lembut. Jadi kalau masih ada, kalau dah tak ada, apa buat? Sentiasa berdoa untuk ibu dan bapa kita. Sudah tak ada. Dulu derhaka, mak tu dah mati,
Ayah tu dah mati. Jadi sentiasa berdoa untuk kedua mereka, ya. Dalam apa saja upacara, dalam apa saja situasi, jangan lupa untuk berdoa kepada ibu dan bapa. Sama ada seorang-seorang ataupun jadi imam, berdoa kepada. Sebab itu kita berdoa jangan miss. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar doa saya di tiap-tiap kali berdoa tu, kita jangan miss doa untuk ibu dan bapa. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, atau yang seumpamanya. Ya. Ini ada dalam apa? Dalam kitab, ya. Kalau kita berdoa sentiasa kepada ibu bapa kita, kita akan jadi anak-anak yang soleh walaupun dulu kita pernah derhaka dengan ibu dan bapa. Ya, dulu pernah derhaka. Jadi dah mati, mana nak minta ampun pun tak boleh dah, dia dah mati. Jadi kita doakan, sentiasa doakan untuk kedua mereka. Nanti kita akan jadi insya-Allah digolongkan dalam golongan anak-anak yang soleh. Baik, itulah anak derhaka terhadap ibunya, sedangkan dia berbaik-baik dengan kawannya. Dengan kawan bukan main baik. Habis harta bendanya untuk kawan, untuk member-membernya. Dengan mak dia biarkannya makan kedak, dia tak peduli. Ya, yang kelima tadi, ya. Yang keenam, yang ketujuh, ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Tu anak dengan ayah memang begitulah, dia takutkan ayahnya. Tapi yang ini bukan saja takut, dia bencikan ayah. Ada satu kes beberapa tahun sudah, ingat tak? Siapa ingat entahlah, baca dalam surat khabar. Dia letaknya ayah tu dalam masjid, letaknya tu ke masjid tu. Lepas tu ditinggalkan. Nanti saya datang ambil ayah, kata orang tua tu. Tunggulah masjid, tunggu, tak juga datang. Berhari-hari, berbulan-bulan tak datang. Kalau saya berlaku di sebelah utara, belah Perlis ke belah Kedah ke mana, situlah. Ada tak baca tu? Beberapa tahun yang sudah. Ya? Ini anak yang jenis menjauhkan diri dengan ayahnya, tak pedulikan ayah. Tapi mungkin jugalah, saya pernah dengar orang nengkil ayahnya depan saya tu. Depan saya tu. Dia dulu katanya, dia dulu bukan ingatkan aku katanya. Itu yang cakapnya. Dia dulu Indo ingatkan aku katanya. Itu yang cakap, tahu. Aku kocik-kocik dulu dibiarnya. Sekolah ke Indo dia tak peduli katanya. Dia makinya ayah depan-depan saya. Orang tu pun dah tak ada lah. Ayah ni pun dah tak ada. Pasal jauh. Memang anak kita ni kalau dia tak derhaka pun dia memang menjauhi kita, tak nak rapat dengan kita, ya. Anak saya pun begitu juga. Dia apa-apa hemat aja. Balik-balik mak, balik-balik mak aja. Ayah ni dia buat apa aja. Macam malu kot. Malu ke, segan ke, takut ke, tak. Betul ya? Kalau dia bagi duit balik pun bagi siapa? Mak kaya. Mak, ayah ngedit je nengoknya. Tahu ngedit? Dan itu bukan derhaka. Itu memang perangai budak-budak dengan ayah begitu. Tak mesra ayah. Sebab ayah ni pun garang benar. Itu. Ayah ini pun garang ni. Ya. Sebab itu anak-anak tidak mesra ayah. Jadi saya angkat sorban kepada mereka yang boleh bersembang, boleh bergurau dengan anak-anak mereka. Yang ayah-ayah lah, mak memanglah. Ayah-ayah ni yang boleh bergurau dengan anak-anak, yang boleh bersembang dengan anak-anak, yang boleh ke sana kemari bersama dengan anak-anak, saya angkat sorban lah. I salute you. Kerana saya tak boleh buat dengan anak-anak begitu. Tapi bukan makna mereka tu tak kasih kita, kasih. Kita menyekolahkan mereka, kita membesarkan dia, dan kita memberi dia pelajaran, kita mendidik mereka. Cuma kita ni ada halangan lah antara kita dan anak-anak kita. Tapi kalau kita asyik nak nampur je kerjanya, memanglah dia akan menjauhi diri dan kita. Macam cerita yang tinggal anak ayahnya ke masjid tu, bila ditanya, mengapa kamu tinggalkan? Dia kecil-kecil dulu tak pedulikan aku katanya. Jadi itu Tuhan balas balik. Tit for tat kata orang penting. Kamu buat ini, kebalas balik orang itu. Sebab kita zalim terhadap anak-anak kita, maka anak-anak kita nanti akan derhaka kepada kita.
Jadi kalau dah masih ada anak lagi, layan betul-betul. Jangan jadikan mereka itu derhaka kepada kita. Okey. Suara sudah ditinggikan dalam masjid. Saya ngajar ni tinggi benar suara dalam masjid. Yang itu tak ada salah. Kerana ngajar ni nak tinggi suaranya. Tapi yang salah tu apa? Nengkin orang dalam masjid. Kamu ni kau. Jangan, tak boleh. Tinggi benar suara dalam masjid, tak boleh. Bersembang dalam masjid. Tambah ustaz tengah ngajar, dia bersembang belakang. Anu ini tak ada pagi ni Pagi ni tak ada yang terasa pula. Tinggi suaranya, dengar suara dia pula. Sampai terhenti ustaz tu tengok. Dia kau begitu je, naik je. Esok dibangkitkan rupa babi hitam. Dah mati tu. Barang siapa berkata-kata urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan, esok nanti Allah bangkitkan rupa babi hitam. Siapa hendak angkat tangan? Sebab itu jangan bersembang ketika majlis ilmu sedang diadakan. Ada 5 tempat jangan bersembang urusan dunia. Pertama, ketika majlis ilmu sedang diadakan. Kedua, ketika Al-Quran sedang dibaca. Masa orang baca Quran. Ketiga, di dalam masjid. Dalam masjid ni tak boleh. Ketiga, di mana-mana, bila-bila pun dalam masjid. Jangan cerita urusan dunia. Jangan bertanya siapa menang malam Perak tu Kelantan. Itu hal dunia. Keempat, di majlis kematian. Jangan cerita pasal pangkat lah, GST lah, apa saja jangan cerita ketika di majlis kematian. Kelima, di tanah perkuburan. Ini 5 tempat ni. Jangan cerita urusan dunia. Urusan akhirat tak apa. Ya Allah, ampun pada dosa si mati ni. Itu tak apa. Urusan dunia yang tak boleh. Apa? Tengah bang lain. Tengah bang, kalau dia bersembang orang tengah bang, nanti nak mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Itu akibatnya. Walaupun hukumnya sunat, mendengar bang tu sunat, menjawab bang tu sunat, nanti ditakuti akibatnya dia tak boleh mengucap ketika nak mati. Dia ajar pun tak boleh mengucap la ilaha illallah. Apa jawabnya? Induk kepodak ni. La ilaha illallah. Cel Mary sati, hai Mary hati ni. Siap. Sebab itu ketika orang azan apa buat? Tak ada jawab dah mana? Ketika orang azan apa buat? Ontok. Jangan banyak cakap. Kerana banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Jadi suruh diam tak nak. Suruh bercakap tak nak dah. Suruh azan tidak tak nak azan. Dan itu suruh cakap. Jadi dalam masjid jangan meninggikan suara. Tapi ngajar ni taklah tinggi suara. Kerana saya nak bercakap dengan tuan-tuan. Kalau saya cakap pelan, baik saya cakap seorang. Ada juga ustaz-ustaz ngajar betul tau. Tak dengar kita apa cakap dia. Kalau saya baca lah macam ni. Ahmad surah Ahmad arak diminum belajar tempat. Macam. Lalu ke tuan-tuan nunggunya. Jadi nak apa? Kita nak sampaikan kepada orang-orang yang di depan kita tu. Jadi bercakap dengan orang lah, jangan bercakap sendiri. Ada seorang apa tu? Bila lepas subuh dia baca tafsir tau. Kalau dia bagi tu dia seorang aja dengar, orang lain siapa tak dengar. Dia bercakap dengan diri dia sendiri. Kita nak cakap dengan orang, lebih nak ngajar. Suara mesti lantang. Bukan nengkin, suara kuat. Nengkin dengan suara kuat beza dah. Nengkin lain, marah suara kuat dia kuat aja. Yang itu tak apa. Suara sudah ditinggikan dalam masjid. Yang 9, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Orang yang berlaku banyak maksiat, orang yang tak semayang, itu yang menjadi ketua kaum. Orang yang tak pernah datang ke masjid jadi pengurusi masjid. Macam minta maaf dia mana buatnya. Kalau adik kena lah mana buatnya. Lepas ni telefon ni ustaz bulan depan tak payah datang kata.
Macam mana dia nak mentadbir masjid kalau dia pun tak pernah datang ke masjid? Pakai remote control ke? Dia jauh je. Jadi jawatan kuasa masjid mesti sentiasa berada di dalam masjid. Begitu juga tu imam kalau tak datang macam susah makmum lain kalau tu imam tak datang. Kalau tak ada Tuan Ibrahim datang macam susah makmum lain terjenguk mana tu imam ni, mana Zuki ni tak ada juga. Sudahnya tolak orang pakai jubah. Mana ada pakai jubah pakai sorban dia ke depan. Rupanya kawan tak pernah first time jadi imam. Udah tok ghairil maghdubi alaihim waladdallun katanya. Waladdoksian imam tu ni. Sudahnya jawab apa? Amun kata jawabnya. Siapa punya salah? Salah tu imam yang asal tu lah. Kenapa tak hadir? Dah tahu jawatan dia. Sebab itu jawatan ni bukan penghormatan tuan-tuan. Bukan penghormatan, bukan penghargaan, bukannya untuk diego-egokan. Jawatan ni adalah apa? Amanah dari Allah, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu buat untuk menjalankan amanah itu? Itu ditanya oleh Allah Taala. Apa nak jawab tu? Sebab itu jawatan ni jangan diminta-minta, jangan dilobi-lobi, tapi kalau dah dapat terima dan jalankan tugas dengan sempurna, dengan baik. Kerana semua itu akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kemudian kamu akan ditanya setiap nikmat yang kamu terima di atas dunia ini. Semuanya akan ditanya. Jadi yang menjadi ketua satu kaum itu adalah yang terhina di antara mereka. Orang yang tak semayang dilantik, orang yang rasuah dilantik, dan sebagainya lah. Malas saya nak nukar, jadi sensitif pula. Yang tu dilantik kaum-kaum yang tidak mengingati Allah dan derhaka kepada Allah, itu yang kena lantik jadi ketua. Ketua apa-apalah. Kemudian yang ke-10, seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Ini berlaku habis orang tu terkenal dengan kejahatannya. Orang tu samsing, asyik nak nampu orang, dia dimuliakan supaya dia tidak nampu. Dimuliakan supaya dia tidak nampu. Dia tu terkenal dengan apa? Dengan kerjanya seorang pencuri profesional. Terkenal je dia pencuri, jangan main jangan main. Dia pun baik dengan orang tu, belanja je orang tu supaya rumah dia tidak dicuri. Itu kerana apa? Ditakuti kejahatannya. Patutnya bila nampak satu kemungkaran, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Bila nampak satu kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya, berarti dengan kuasa dia yang ada. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan lisan, fa illam yastati' fa bi lisani. Bila tak boleh dengan tangan, diubah dengan lisan, dengan lidahnya. Tegur. Ngapa kamu pakai seluar pendek ni? Tak tahu ke? Seluar pendek tu haram. Tegur betul. Pakailah seluar panjang. Ataupun secara lembut lah. Mikir ni kalau pakai seluar panjang lagi handsome. Tak, itu lembut lah. Tak apa lah tu. Kalau orang perempuan apa itulah. Mikir ni kalau bertudung lagi lawa kata. Dia nak tu tudung insya-Allah lah ya. Mana? Itu dia. Tapi kebanyakannya kita ni takut negur kerana kejahatannya. Kita takut nak negur orang kerana kejahatan. Kita muliakan dia disebabkan kejahatannya. Yang ke-11, khamar, iaitu arak sudah diminum di merata tempat. Nari kedai kopi pun dah ada arak. Saya pernah negur satu kedai kopi tu. Mamak tu, mamak Muslim lah. Saya tegur. Kalau you tak nak jual ini arak, tak nak laku kalau punya kedai. Rugi ke you tak nak jual ini arak? Lama dah ni cerita ni. Ini bukan saya tokeh punya beli ni. Dia kata tokeh yang salah. Kedai orang Islam jual arak. Lainlah di naik kelab itu dah betul lah arak saja.
Di naik kelab, bagaimana? Di karaoke, di pub, itu arak saja. Kadang-kadang kita tak sangka orang tu dah tua, dah 73 umurnya, dah kena bedah jantung, minum arak lagi. Tahu siapa 73? Ya Allah, tak nampak ni? Udah bedah jantung lah tu. Minum arak lagi. Ya, sing kong. Ya, udah jadi macam minuman biasa aja. Itu bila berlaku apa itu. Sekarang berlaku dah? Sekarang berlaku dah. Tak percaya moh pergi Malang Karang kepo. Pergi naik kelab. Tengok orang naik kelab tu, orang bukan Islam belaka ke? Ada tak orang Islam situ? Ada ke tak ada? Ada. Yang pergi tu orang tua ke orang muda? Orang tua tau. Umur 60, umur 65. Nari pula tu. Deng. That's the way I like it. Kata nari. Dah tua tau. Orang lakinya lah tua. Perempuan muda lah. Kalau tua sampai siur pun. Tak percaya mau malah enggak? Pergi jalan yang Kalsum tu ke, jalan Ali Picir tu ke, banyak situ. Naik kelab susah je di situ. Okey. Ya, bila arak jadi minuman di merata tempat. Sekarang ni kedai kopi pun ada arak. Mana-mana pun ada. Hendaknya bila ada musim perayaan, tepi jalan penuh botol arak. Itu bila berlaku apa tu. Kemudian kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Orang lelaki apa hukum pakai sutera? Haram. Sekarang ni dah banyak berkilat-kilat, itu jaga baik. Kalau ada berkilat-kilat tu, mungkin dia ada sutera di situ. Kerana hukumnya haram. Kerana apa haram? Kerana sutera tu pakaian ahli-ahli syurga. Itu sutera, pakaian syurga. Siapa memakai kain sutera di dalam dunia ni sedangkan ianya haram, perempuan tak apa ya, orang lelaki je. Sedangkan dia haram dipakai, dia pakai juga, nanti tak merasa pakaian syurga besok. Tak merasa pakaian sutera di syurga besok. Pakaiannya apalah, walaupun bapa masuk syurga tapi tak dapat sutera. Begitu juga barang siapa minum arak dalam dunia ni, dia tak merasa minum arak di akhirat. Di akhirat tu di antara minumannya ialah arak. Ada 4 jenis air minum di akhirat. Pertama air biasa macam ni. Yang rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Itu dia arak. Apa namanya? Air mineral macam ni. Air biasa. Yang kedua, arak. Minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Nak minum apa? Nak minum toddy, ada toddy. Nak minum whisky, ada whisky. Nak minum brandy, ada brandy. Nak minum apa lagi? Vodka, ada vodka. Nak minum VSOP, ada VSOP. Nak minum wine, ada wine. Nak minum Guinness Stout, ada Guinness Stout. Itu di syurga tu. Yang hebat tu minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Dalam dunia ni cetrak. Minum sekolah mabuk setangki. Itu dalam dunia. Di akhirat besok di syurga tak ada mabuk-mabuk. Yang ketiga air apa? Itu baru 2. Yang ketiga air susu. Nak susu apa? Sungainya. Arak tadi pun sungainya tau. Sungai arak tu. Sungai whisky, sungai brandy, sungai champagne. Sungai ni. Cedok aja, free betul, bukan kena duit. Ya. Tak kata nak ni. Macam tanda tu apa je? Ya. Yang ketiga susu. Nak susu apa? Dah ready. Sungai susu dah ready. Nak susu apa? Dia bertukar. Kejap-kejap itu boleh bertukar. Nak susu apa? Cap junjung. Sungai cap junjung. Dia tak pernah masam-masam tu. Tak pernah basi-basi. Sentiasa fresh saja. All the time fresh. Yang keempat apa? Sungai madu. Tahu madu? Madu apa rasanya? Apa rasa madu? Vinegar bukan madu, cukai. Ini madu, apa rasanya? Manis lah madu tu. Paling manis dalam dunia ni madu lah. Mahal harganya. Kalau sebotol besar ni, berapa duit harga madu kalau original? Berapa duit harga? RM70 kalau besar ini. Ini esok sungai je. Bagi minum. Punya lah manis. Tak tahu nak ngabur ya. Tapi tu pelik lah. Dia mengata madu manis tapi dia tak nak madu. Apa sahabat tak?
Baik, itu madu ya. Itu sungai-sungai di bawah syurga. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini khabar jadi minuman harian dah sekarang. Ada orang Islam yang begitu tu tau. Ya. Kaya-kaya. Berjuta-juta duitnya, tapi minum pagi-pagi dah pagi minum arak, tengah hari minum arak, malam minum arak. Ya, saya pernah pergi rumah, satu rumah di Indonesia, bukan di sini, di Indonesia. Ya, pernah pergi rumah orang kaya, pangkat besar dalam tentera. Masuk dalam rumahnya, tengok-tengok anjing ngejong. Oh, punya lebih tinggi anjing tinggi, ini ada anjing tu. Mampu lah aku begini gitu ya. Mampu lah aku ni. Datang tuan tu ambil anjing tu, bawa ke dapur, barulah lega sikit rasanya. Ya. Dalam rumah tu, depan rumah tu ada mini bar.